Assalamualaikum dan hai semua. Mari kita belajar kimia. Hari ini kita akan bincang satu soalan berkaitan pemindahan elektron pada suatu jarak. Oleh itu, mari kita lihat soalannya. Raja 9 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji pemindahan elektron pada suatu jarak dengan menggunakan tiub U. Dan ini merupakan susunan radasnya. Ini ialah elektrod karbon dan ini ialah larutan kalium iodida yang tidak berwarna. Larutan kalium iodida bertindak sebagai ejen penurunan dan larutan kalium manganat 7 beresid bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Dan ini ialah asid sulfurik cair. Fungsi asid sulfurik cair ialah membenarkan pengaliran ion. Okey, mari kita lihat soalan A. Apakah warna larutan kalium manganat 7? Okey, warna larutan kalium manganat kita sudah sedia maklum bahawa ianya berwarna ungu. Okey. Dan soalan B, apabila litar disambungkan dengan lengkap, jarum pada galvanometer menunjukkan satu pesongan. Tuliskan setengah persamaan bagi tindak balas dx. Okey, sebelum tu mari kita lihat larutan kalium iodida merupakan ejen penurunan, jadi ianya mengalami proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan akan membebaskan elektron, manakala larutan kalium manganat 7 beresid mengalami proses penurunan, dan proses penurunan akan menerima elektron. Jadi soalan B, 1 setengah persamaan bagi tindak balas dx. Jadi tindak balas dx ialah membebaskan elektron. So cara nak tulis setengah persamaannya ialah, jadi ion iodida I negatif akan membebaskan elektron untuk membentuk iodin I2. Okey, jadi kita perlu seimbangkan dahulu. Sini ada 1 I dan sini ada 2 I. Jadi di sini akan jadi 2 I negatif. Lepas tu kita kena buh elektron sama ada di kanan atau di kiri. Disebabkan proses pengoksidaan membebaskan elektron, jadi kita kena buh elektron di sebelah kanan. Jadi untuk kita tahu elektron nak letak berapa, kita boleh kira jumlah cas. Jumlah cas di kiri adalah negatif 2 disebabkan 2 yang kali dengan negatif 1. Lepas tu di sebelah kanan kosong tambah elektron, kita tak tahu nak letak berapa, jadi sama dengan 2 kali negatif 1 akan jadi negatif 2 sama dengan kosong kena tambah dengan berapa akan dapat negatif 2. Jadi kosong tambah dengan negatif 2. Jadi jumlah cas dia akan seimbang di negatif 2, negatif 2. Okey, jadi elektron yang kita kena letak 2 elektron. Jadi ini merupakan setengah persamaan bagi tindak balas dx. Okey, mari kita lihat soalan B2. Nyatakan jenis tindak balas di 3B1. Jadi 3B1 ini tindak balas dx. Jadi ia adalah merupakan proses pengoksidaan. Okey, soalan B3.
Huraikan secara ringkas ujian kimia. Huraikan secara ringkas ujian kimia untuk menentusahkan hasil yang terbentuk di X. Kalau soalan macam ni, kita kena sertakan prosedur dan pemerhatian dia. Okey, untuk yang ni kita perlu menambah larutan kanji ke dalam tabung uji berisi larutan DX. Jadi larutan perang akan bertukar kepada biru tua. Inference larutan perang bertukar kepada biru tua ni menunjukkan bahawa iodin hadir. Okey, untuk soalan C1, setengah persamaan di bawah menunjukkan tindak balas yang berlaku di Y. Lengkapkan setengah persamaan tersebut. Okey, tindak balas berlaku di Y maknanya penurunan menerima elektron. Larutan kalium manganat 7 beresid. Jadi okey, kita perlu seimbangkan. Kita kena, ini adalah ion manganat 7 akan menerima elektron untuk menjadi ion mangan. Okey, jadi first kita seimbangkan O. O sini ada 4 dan sini ada 1, maknanya kena darab, kena letak kat sini 4. Lepas tu kita seimbangkan H. 1H, dan di sini 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi di sini kita akan letak 8H. Jadi untuk nak tahu cas elektron nak letak berapa, so kita kira jumlah cas. Di sini jumlah cas negatif 1, kita akan tambah 8 kali dengan positif 1, dan tambah elektron kita tak tahu berapa, so kita sama dengan ion mangan 2 positif, maknanya cas dia ialah positif 2. Kita akan tambah dengan air 4H2O, cas dia sama dengan 0. Jadi apabila sini negatif 1 tambah sini 8 kali positif 1 akan jadi positif 8. So negatif 1 tambah dengan positif 8 akan dapat positif 7. Tambah elektron kita tak tahu berapa, sama dengan positif 2 tambah 0, so positif 2. Jadi positif 7 tambah dengan berapa akan dapat positif 2. So positif 7 tambah dengan negatif 5 sama dengan positif 2. Jadi di sini kita kena letak 5. Okey, mari kita lihat soalan seterusnya C2. Berdasarkan jawapan anda di 3C1, lukiskan anak panah untuk menunjukkan arah aliran elektron. Okey. Jadi disebabkan larutan kalium iodida merupakan ejen penurunan dan dia membebaskan elektron, jadi arah pengaliran elektron akan menunjukkan daripada larutan kalium iodida ke larutan kalium manganat 7 beresid.